Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video taklimat ini dibawakan khas oleh Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Majlis Guru Besar Daerah Marang, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Marang dan Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highland. Selamat menonton. Saya rasa boleh satu Cikgu Khairi. Okey. Tuan Haji Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Kepekan kuanda membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang dihormati Puan Siti Mona Zairin binti Jelani, Ketua Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands, merangkap penceramah kita pada pagi ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Ustaz Nasir bin Rahman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Marang. Tuan-tuan Timbalan. Yang berusaha Encik Muhammad bin Muda, YDP MPSM Daerah Marang. Yang berusaha Encik Khairil Amin bin Muhammad, yang berusaha Majlis Guru Besar Daerah Marang, pengetua-pengetua dan guru besar Daerah Marang. Seterusnya wakil-wakil pengetua dan guru besar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita diberikan luangan waktu untuk bersama-sama di dalam program profesionalisme pengetua dan guru besar Daerah Marang tahun 2021 dengan tajuk Super EDU Leader dalam era pandemik ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis kita jika tiada yang berbicara. Memulakan bingkisan ucapan, majlis dengan segala takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Khairil Amin bin Muhammad, yang di-Pertua Majlis Guru Besar Daerah Marang, untuk menitipkan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Tio. Terima kasih kepada Tuan Haji Tarmizi, pengurusi majlis pagi ini, iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kacang. Yang dihormati Puan Siti Mona Zairin binti Jelani, Ketua Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum Institut Aminuddin Baki Genting Highlands. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Timbalan PPD Encik Samsudin bin Muhammad, PPD Sektor Perancangan Ustaz Mak Nasir bin Draman, Timbalan PPD Sektor Pengurusan. Yang berusaha Cikgu Muhammad bin Muda, Pengetua Awan Jabar, merangkap yang di-Pertua MPSM Cawangan Marang, pengetua-pengetua, guru besar, wakil-wakil pengetua dan guru besar. Alhamdulillah, syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat adakan program
profesionalisme pengetua dan guru besar daerah Marang yang bertajuk Super Edu, Leader dalam Era Pandemik, yang akan disampaikan oleh Puan Siti Mona Zairin bin Jalani. Di kesempatan ini, pihak kami, Majlis Guru Besar Daerah Marang serta dengan APSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Mona Zairin binti Jalani yang sudi hadir bersama dengan kita untuk menyampaikan sedikit tentang Super Edu Leader dalam era pandemik. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan TPD kita, Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, yang memberi sokongan yang penuh kepada MGB dan juga APSM bagi merealisasikan program kita pada hari ini. Dan kita lihat pada tajuk yang diberikan oleh Puan Siti Mona Zairin ini memang bersesuaianlah dengan apa yang berlaku pada hari ini, dan kita mengharapkan kepada pensyarah kita Puan Siti Mona Zairin, pensyarah yang hebat di IAB ni, semua orang kenal anak-anak didik dia belaka ni dalam daerah Marang ni, termasuk saya sendiri, terutamanya guru-guru dan pengetua-pengetua yang baru ni. Memang kita kenalilah Puan Siti Zairin ini, Puan Siti Mona Zairin ini merupakan pensyarah MPQR yang melahirkan ramai pengetua dan guru besar yang berprestasi tinggi di seluruh Malaysia, terutama di cawangan Genting Highlands, IAB Genting Highlands. Dan kita dapati hasil daripada didikan dan yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah di IAB termasuk Puan Siti Mona Zairin, kita dapat lihatlah prestasi pengetua dan guru besar kita memang tidak dapat dinafikanlah dari segi kehebatannya. Dan kita dapati data-data yang keluar, contohnya SPM dan STP di kalangan pengetua kita, menunjukkan bahawa pengetua kita ni pengetua yang hebat-hebat belaka. Dan tidak dinafikan juga guru besar kita juga guru besar yang hebat yang dapat melahirkan modal insan yang melangkah, murid yang akan melangkah ke sekolah menengah. Dan di kesempatan ini juga kita mengharapkan pengetua dan guru besar dapat mengaplikasi apa yang akan disampaikan oleh Puan Siti Mona Zairin di sekolah masing-masing dalam proses penambahbaikan dan juga proses perubahan dan juga amalan-amalan kepimpinan yang terbaiklah di sekolah. Kita mengharapkan begitu. Ya. Dan kita juga mengharapkan apa yang disampaikan oleh Puan Siti Mona Zairin pada hari ini bertepatan kerana kita sekarang ini berada di era pandemik COVID-19 sejak pada Mac tahun 2020 lagi, di mana berlaku amalan-amalan yang di luar biasa, bukan amalan yang biasa kita lakukan. Sebagai contoh, amalan yang biasa kita lakukan ialah PDPC. Tapi sekarang tidak berlaku PDPC dah. Dia berlaku secara PDPR. Jadi bagaimana kita nak menginstruksikankan kepimpinan pengetua dan guru besar dalam era pandemik ini supaya amalan PDPR itu berlaku dengan baik dan berkesan. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain, amalan mesyuarat, kepimpinan, SLT, MLT, semuanya berlaku di dalam talian. Tidak berlaku seperti mana yang biasa dah bersemuka dan sebagainya. Ini merupakan satu cabaran yang baru bagi kita lah, pengetua dan guru besar, termasuk saya sendiri. Bagaimana kita nak menginstruksikan kualiti kepimpinan kita bagi melahirkan membentuk iklim sekolah yang berkesan dan yang baik. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekali lagi pihak MGB dan MPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Mona Zairin yang dapat meluangkan masa pada hari ini walaupun sibuk, kerana pada minggu ini ada program di IAB, tapi dia dapat meluangkan masa pada hari ini. Dan juga di kesempatan yang akhir ini saya mengucapkan sekali lagi kepada bos PPD kita, Puan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, yang selalu memberi sokongan yang penuh kepada MGB dan MPSM dalam program-program kita bagi memastikan kita kawalan kualiti kita di kalangan PGB dalam keadaan yang baik dan berkesan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan sebentar itu tadi. Banyak juri perkara tidak sama juri durian.
Banyak budi perkara budi, tidakkan sama budimu Tuan. Hadirin yang dihormati, pergi ke kota beli selasih, sayang sidara buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra satukan jiwa. Meneruskan ringkisan majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah Marang, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Tarmizi selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang Berusaha Puan Siti Mona Zairin binti Jelani, Ketua Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highland. Selamat datang Puan Siti. Yang saya hormati Yang Berusaha YDP MGB Cikgu Khairi Amin Muhammad, Yang Berusaha Cikgu Muhammad bin Muda YDP MPSM Daerah Marang. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah. Yang saya hormati semua pengetua, semua guru besar, urus dia, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada dalam talian secara maya untuk menjayakan satu program yang sangat bermakna kepada kami warga pendidikan di daerah Marang, khasnya kepada barisan kepimpinan sekolah-sekolah menengah dan rendah di daerah Marang. Terlebih dahulu, sebelum saya menyampaikan sedikit ucapan, saya mengambil kesempatan mewakili semua warga pendidikan daerah Marang, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru dan pegawai-pegawai di PPD untuk merakamkan ucapan yang sangat berterima kasih kepada Puan Siti Mona Zairin binti Jelani, Ketua Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Genting Highland, kerana dapat melapangkan masa untuk bersama-sama kami di daerah Marang ini bagi menyampaikan perkongsian amalan-amalan kepimpinan bagi kepimpinan ataupun barisan kepimpinan kami di daerah Marang. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti. Daripada apa yang disampaikan oleh YDP MGB Cikgu Khairi tadi, Puan Siti Mona Zairin ini bukan calang-calang ni. Ini memang betul-betul sifu kepada pengetua-pengetua, guru besar. Dan seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Khairi itu, saya percaya sebahagian besar lah lepasan MPUKL di daerah Marang ni anak didik Puan Siti lah. Terima kasih banyak-banyak. Sebab pengetua guru besar yang berada di daerah Marang, di bawah pimpinan, di bawah ajaran yang disampaikan oleh Puan Siti, mereka semua berkhidmat dan menjalankan tugas dengan sangat cemerlang di daerah Marang, sehingga memastikan kepimpinan dan juga keberhasilan ataupun kejadian murid yang sangat bermakna lah di daerah Marang. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Siti. Saya berharap pada pagi ini mungkin sekitar 2 jam setengah Puan Siti akan bersama-sama kepimpinan kami untuk berkongsi segala input yang diperlukan oleh rakan-rakan pengetua dan guru besar kami. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pengetua guru besar, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan mengambil kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama menjayakan dan menyertai sepenuhnya taklimat, perkongsian ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Siti Mona Zairin ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan selaku pentadbir sekolah,
selaku bos di satu-satu organisasi, kita sudah semestinya perlu mengatur pelbagai strategi bagi memastikan kejayaan bukan saja kepada warga guru kita, dan yang lebih utamanya juga ialah kepada anak-anak murid kita supaya mereka mencapai kejayaan cemerlang secara holistik, bukan sekadar di sekolah, bahkan apabila mereka keluar dari alam persekolahan ke Menara Gading dan ke alam pekerjaan. Jadi saya berharap pengetua-pengetua dan guru besar yang berada di daerah Marang kita ini terus berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memastikan kejayaan yang kita capai selama ini dapat kita kekalkan dan dapat dipertingkatkan lagi. Dan sudah semestinya lah kejayaan-kejayaan ini bukan kita mampu untuk dicapai tanpa kerjasama, tanpa sokongan, tanpa dokongan dari pihak-pihak lain. Dan hari ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada Institut Amiruddin Baki kerana memberi kebenaran untuk kita mendapat ruang dan peluang bersama Puan Siti Mona Zairin, Ketua Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Genting Highland. Jadi tuan-tuan pengetua, guru besar dan sahabat-sahabat timbalan saya, bersama-samalah dengan Puan Siti bagi kita memperoleh apa saja yang akan disampaikan bagi memastikan perancangan kita, strategi kita untuk memastikan kejayaan yang kita capai sebelum era pandemik, dalam era pandemik dan selepas era pandemik nanti dapat kita jayakan tanpa kata orang terkeluar daripada KPI yang kita sasarkan selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap juga pada pengetua dan guru besar kesempatan ini mungkin ada ruang untuk sesi soal jawab dengan Puan Siti. Ajulah apa-apa persoalan, kemuskilan ataupun intervensi sesuatu isu yang boleh kita dapatkan pandangan dan idea dari Puan Siti sendiri bagi kita menyelesaikan masalah yang mungkin selama ini kita rasa agak sukar kita selesaikan di peringkat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya maklumkan sebelum majlis tadi, sebenarnya saya kena menyertai satu dialog prestasi nasional bersama Datuk KPPM. Jadi saya mohon maaflah juga pada Puan Siti tidak boleh sepanjang masa bersama Puan Siti dan juga kepada guru besar dan pengetua. Jadi saya akan tinggalkan selepas beri dan menyampaikan ucapan ini. Saya mendoakan perjalanan program profesionalisme pengetua dan guru besar daerah Marang yang dicetuskan idea ini oleh tidak lain tidak bukan ialah dari MGB kita sendiri, yang sudah pastinya idea dari YDP MGB Cikgu Khairi Amin. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Khairi Amin, dan insya-Allah jalinan kerjasama dengan IAB ini dan program sebegini akan dapat kita teruskan dan hubungan ini dapat kita jalinkan seterusnya bagi memastikan kelangsungan kecemerlangan pendidikan di daerah Marang. Jadi terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Puan Siti Mona Zairin atas kesediaan bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pengetua guru besar yang bersama-sama dalam talian. Sekadar itu ucapan saya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani di atas ucapan itu tadi. Kini tibalah masa untuk kita mendengar bingkisan informasi dan maklumat berguna berkaitan kerja buat kita. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Puan Siti Mona Zairin binti Jalani, Ketua Jabatan Kurikulum dan Co-Kurikulum Institut Amiruddin Baki, Cawangan Genting Highlands, untuk menyampaikan ceramah bertajuk Super Ideo Leader dalam Era Pandemik. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang bertugas pada pagi ini, Tuan Haji Tarmizi. Terima kasih, dan saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada
Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, iaitu Ketua Pegawai Pendidikan PPD Maran, dan juga Cik Khairul Amin YDP MGB PPD Maran kerana menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua pada pagi ini tentang satu topik yang mungkin tuan-tuan tertanya apa itu Super Edu Leader kan? Tapi tak mengapa, dalam sesi perkongsian saya selama 2 jam ini, mungkin apa yang menjadi tanda-tanda itu akan terkupas akhirnya. Okey. Saya terima kasih atas kata-kata yang begitu wow pada saya. Sebenarnya saya pun rasa iya ke saya macam tu. Tapi tak mengapa, alhamdulillah, aminkan saja benda yang baik-baik, doa yang baik-baik tu kita aminkan ya. Jadi terima kasih atas kata acknowledge yang begitu besar. Pada sebenarnya saya ni adalah insan kerdil saja. Cuma adalah mungkin sumbangan saya sedikit saja kepada anak-anak buah saya yang pernah mengikuti kursus NPQL di Genting Highland dan saya juga sangat berbangga dengan tuan-tuan daripada ucapan YDP tadi tu kan. Ramai MGB dan pengetua di daerah Maran ni telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam kerja buat dia. Baik, okey, kita teruskan ya. Okey, tadi saya tengok daripada MC-nya berpantun, daripada dia penyutup berpantun, takkanlah saya tak berpantun pula Selayang pandang daripada saya. Rumah limas Anjung Selatan, bunga kemuning tumbuh di muara. Awal bismillah saya mulakan. Salam perkenalan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hebat-hebat belaka ni, guru besar dan pengetua daerah Maran ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan, objektif kita pada pagi ini kita lebih santai-santai jangan stres. Maksudnya kat sini apa objektif sebenarnya untuk sesi perkongsian kita yang mungkin memakan masa dalam 2 jam ke. Jadi sebenarnya objektif untuk sesi ini saya mengharapkan saya nak tuan-tuan dapat mengenal pasti apakah sebenarnya peranan Super Edu Leader dalam era pandemik ini. Okey. Kita teruskan. Okey. Untuk kita memulakan sesuatu itu, baik kita bangun tidur je ke? Mulakanlah hari anda dengan sesuatu yang positif. Ingat tu bila kita memulakan sesuatu itu dengan positif, aura positif itu akan datang kepada kita. Itu yang paling. Dan jangan lupa untuk melebarkan atau menebarkan senyuman kepada orang-orang yang kita temui. Baik, okey. Saya nak tuan-tuan berkongsilah dengan saya sebelum saya nak memulakan bicara dengan tuan-tuan ni. Okey, saya akan kongsikan satu link Jamboard di ruangan chat nanti. Saya nak tuan-tuan bagi pandangan tuan-tuan apa sebenarnya yang tuan-tuan hasratkan untuk slot kita pada pagi ini. Tuan-tuan boleh klik dekat ruangan chat yang saya dah bagi tu, Jamboard tu. Gunakan sticky note untuk tuan-tuan tulis dan nyatakan apa sebenarnya hasrat tuan-tuan. Bagi satu nama yang ringkas pun tak apa. Supaya saya tahu dalam sticky note tu siapa. Ahmad ke, Ali ke, Aminah ke. Silakan. Okey puan, okey. Pakai sticky note, sticky note. Ya, tuan-tuan ambil yang ini, sticky note ni, tulis nama. Kita tak mula, maksudnya this not daripada saya saja, two way communication, tuan-tuan boleh ambil contoh, Mona. Mona. Ini contoh saya beri Allah, ada ayat panjang, tulisan saya ada cukup panjang. Jadi bolehlah letak kat mana-mana ruangan silakan. Saya cuma nak dapat gambaran awal macam mana, apa yang tuan-tuan hasratkan sebenarnya dalam sesi perkongsian ini. Ambil kotak yang ni sticky note yang ini ni. Sticky note.
Tekan ni. Dia boleh pilih warna apa yang tuan-tuan nak warna. Masuk ya. Tuan-tuan boleh masuk dan bagi pandangan. Bagi tahulah apa yang tuan-tuan hasratkan sebenarnya dalam perkongsian ini. Kalau misal kata tuan-tuan tak nak tulis dekat Jamboard tu tak apa, tuan-tuan boleh tuliskan di ruangan chat pun tak apa. Nanti saya boleh bacakan ya. Silakan. Kalau macam rasa tak boleh nak tulis dekat situ, tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan chat. Sini, dekat sini. Okey, terima kasih Mak Fauzi. Allah Akbar. Okey, nampak dah ada Zakaria, Tuan Zakaria nak tahu ciri-ciri super edu leader. Yes, okey, kita akan tahu lepas ni nanti saya akan terangkan. Meningkatkan ilmu pendidikan, gaya kepimpinan. Okey, lagi. Stiker ni cikgu boleh letak mana-mana ni. Ke mana-mana, tarik ke mana-mana. Dalam ruangan tu ada, boleh letak. Okey, nampaknya ada beberapa. Husin, sangat bahasa ada keadaan yang mampu menyelesaikan masa defensif pembelajaran pelajar yang berkesan. Wow. Saya tak ada magic word. Saya tak ada magic. Tongkat magic nak bantu. Keadaan instruksional dalam era pandemik. Alright. Okay. Letak kat mana? Tolong alihkan kod. Tak juga main gini deh. Nampaknya okey juga. Letak je. Okey, apa saya nampak ini yang saya punya tak apa. Siapa letak gaya kepimpinan? Okey, yang ni saya punya saya sebagai contoh je. Okey. Siapa sebenarnya super edu leader? Bustama nak tanya tu. Alright. Okey, gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan super edu leader dalam menangani perubahan berlaku begitu pantas di era pandemik. Okey. Husin, Cikgu Husin sangat berharap. Okey, tak apalah saya takut ni. Defensif ni saya tak tahu nak jawab ni. Okey, apa dia? Apa ni? Okey, Zakaria dah saya dah baca dah. Okey, gaya kepimpinan Subeda dalam menangani Subeda. Fauzia sangat berhasrat. Salam, saya berasa nak tahu apakah maksud super edu leader. Okey, terima kasih atas maklum balas. Tak apa, tuan-tuan akan boleh tulis apa yang tuan-tuan hasratkan. Nanti saya akan bacakan time to time lah. Okay. Okay, tadi saya dah kata mulakan hari. Okay, nampak? Nampak paparan saya. Inilah sebenarnya tadi tu yang induksi set saya lah dengan tuan-tuan. Okay, sekarang ni saya nak yang pertama sekali. Saya ada mindset yang hebat. Maksud tuan-tuan kena cakap dengan diri tuan-tuan sendiri bahawa tuan-tuan ada mindset yang hebat. Nampak? Positive word kan? Ini adalah antara beberapa positive word. Bermula dengan diri kita. Yang kedua, apa tu? Ubah mindset anda untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan jadi pemimpin yang biasa, tapi jadi pemimpin yang luar biasa, great leader atau super edu leader. Yang ketiga, apa dia tu? Pemimpin sepatutnya menyerlahkan orang lain. Nampak? Kita nak melihat potensi-potensi warga dalam sekolah kita, organisasi kita. Okey, yang keempat, tingkatkan, raise your standard. Maksudnya tingkatkan standard kita ni. Orang tak akan pandang kita cika-cika kalau kita dah menaikkan atau tingkatkan lagi standard diri kita. Dan yang kelima, bertindak dengan ceria, action with cheerful, senyum, ketawa. Jangan stres sepanjang masa sebab bila awal-awal benda cakap negatif, rupa kita, kalau kita asyik masam, kita asyik marah, jadi kita akan block mental kita.
Dan yang keenam, pendidikan sebenarnya memberi satu sumbangan yang paling besar dalam kehidupan kita. Nampak? Jadi peranan kita ni sangat besar untuk menjadikan pendidikan tu satu wadah yang dapat melahirkan modal insan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Ya, Cikgu Muhammad Nizam. Ada nak bertanya? Silakan. Angkat tangan tu. Ke terangkat tangan? Okey, apa yang Cikgu Muhammad Nizam dia ada memberi jawapan di ruangan chat. Saya bacakan sekejap lah ya. Saya berharap pengurusi ini dapat memberi input dan manfaat kepada pemimpin sekolah dalam isu-isu dan cabaran sekolah era COVID-19 ini. Saya hanya boleh bagi you spark aja, tapi the action is yours, ya. Yeah? Okey, saya teruskan ya. The last ya. Alright. Okey, ini lagi satu. Yang ketujuh. Pembelajaran adalah tindak balas. Bukannya sekadar kita menyampaikan benda itu, perkara itu. Nampak? Kalau kita hanya sampai, adakah kita pasti apa yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar kita, murid-murid kita itu akan memberi kesan kepada mereka? Mereka faham atau tidak? Jadi bila kita nak tahu kekesanan penyampaian kita itu ialah dengan maklum balas, tindak balas dia terhadap sesi perkongsian yang kita berikan kepada mereka. Dan yang ke-8, pembelajaran mestilah menarik dan mengekalkan penumpuan. Nampak? Kalau tuan-tuan hanya menyampaikan dengan satu hala, sekarang kita kata, saya tahu sekarang memang sangat mencabar PDPR, pelajar akan off mic lah, kadang off kamera lah, tak nak tengok, kadang sambil tidur lah, sambil apa dia konon-konon mendengar, tapi sebenarnya dia tidak berada stick dekat depan ni. Saya pun tak tahu yang ini tak buka kamera, saya tak tahu macam mana tuan-tuan dengan saya atau sambil buat kerja lain, tak mengapa. Tapi kita adult learner ni kita ada cara kita yang berbeza. Tapi kanak-kanak dia akan cepat bosan bila kita hanya bercakap. Okey, yang ke-9, pembelajaran perlu digambarkan, visualkan. Kita tak boleh cakap kalau A tu kita hanya cakap pelajar, okey kalau kita cakap contohlah kita cakap ayam. Kalau masyarakat bandar tu yang tak kenal ayam tu, dia tak dapat gambarkan apa ayam. Jadi bagaimana kita nak terangkan kepada pelajar itu apa itu ayam? Kena ada gambar ke, ada video ke. Jadi pelajar tu dapat, oh itulah ayam. Oh itulah kambing. Jadi itu sebenarnya. Dan yang ke-10. Ini yang selalu saya daripada respon tuan-tuan tu saya dapati kan. Tuan-tuan selalu kata bahawa pembelajaran PDPR tak berkesan lah, murid tak ikutilah, masalah peratus kehadiran murid PDPR yang sangat rendah lah. Jadi now kita kena jadikan pembelajaran dalam talian ada satu permainan baru. Nampak? Bila kita jadikan ada satu permainan baru, siapa yang tak seronok bermain? Semua pelajar suka bermain. Jadi jadikan dia game. Masukkanlah apa unsur-unsur yang fun learning yang mana pelajar-pelajar itu akan rasa seronok bila ada kelas. Tak sabar nak tunggu Cikgu Mona masuk kelas sebab Cikgu Mona ada banyak idea. Cikgu Mona ada banyak permainan-permainan yang nak diberikan kepada pelajar-pelajar. Macam itulah tuan-tuan sebenarnya. Sebagai pemimpin tuan-tuan kena sparkkan benda ini kepada guru-guru di sekolah tuan-tuan. Kita bermasuk sekarang ni. Tuan-tuan nampak gambaran ikan tu. Ada ikan hijau, ada ikan oranye tu. Apa yang tuan-tuan boleh terangkan kepada saya tentang ikan tu lah? Saya dah bagi jawapan sebenarnya kat situ kan. Okey, tapi apa analoginya itu? Boleh mohon respon siapa-siapa? Saya sebenarnya kan at the end of the session saya nak bagi hadiah tau. Tapi nantilah. Tengok macam mana ya. Biasanya pemimpin biru, sekarang ni hijau. Sebab dia dah dengar PDPR dia jadi hijau dah pemimpin tu kan. Ada tu sebabnya biru okey tak ada masalah saja. Tahun ni merah sekejap. Tahun ni merah sekejap. Hijau dah. Kita kena ubah. Macam saya tadi mula-mula sekali kena ubah kita punya mindset. Jangan stereotip, jangan benda yang sama. Saya rasa sepatutnya pakai baju hijau tu cantik atau pakai baju biru tu cantik. Setiap hari dia pakai baju biru. Tak bosan ke orang tengok? Ya, kita kena ubah benda tu supaya sesuai dengan keadaan. Okey. Tio ada nak kongsi ke Tio? Cikgu Tio? Tak. Okey, apa dia punya tawab?
ada sentiasa ada respons, sentiasa ada perubahan, betul. Okey, sebenarnya ini saja adalah sebagai satu analogi saja. Kalau tuan-tuan tengok warna apa yang banyak antara ikan-ikan tersebut? Orange. Warna orange. Pemimpin tu satu, warna hijau. Jadi dah pasti nampak ikan warna orange tu mengikut yang warna hijau. Jadi di sinilah sebenarnya konsep kepimpinan atau pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi orang lain untuk turut sama dengan dia mencapai matlamat organisasi. Hala 7 yang dia nak terangkan, yang nak capai. Jadi di sinilah peranan tuan-tuan sebagai pemimpin pendidikan untuk membawa pengikut-pengikut tuan-tuan itu untuk turut sama melaksanakan apa jua yang tuan-tuan telah hasratkan atau telah tetapkan, visi tuan-tuan, matlamat tuan-tuan, atau visi misi dan matlamat yang tuan-tuan telah tetapkan. Tuan-tuan jangan tapi Puan, ya, saya tengok dalam banyak-banyak ikan orange tu, ada 2 ekor yang mulutnya terkeluar seolah mengebu pemimpin tu. Macam mana? Allahu Akbar, dia punya matanya, maksudnya deria mata dia tu sampai so detail dia tengok ikan tu. Sebenarnya tidak, ya. Okey, itulah realiti dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pemimpin dalam organisasi. Tak semua orang suka dengan kita, tak semua orang yang akan setuju dengan kita, ya. Ada yang memang nak menunggu kita jatuh, terutama peranan tuan-tuan sebagai pemimpin memang sangat mencabar. Siapa cakap menjadi pemimpin itu senang? Tidak. Sebenarnya pemimpin itu satu kaki tuan-tuan dekat kat luar ni, satu kaki lagi dekat penjara. Salah tuan-tuan melaksanakan fungsi tugas tuan-tuan, tuan-tuan akan didakwa. Sebab tu kena celik undang-undang, ya, supaya tuan-tuan tidak mudah untuk didakwa atas kecuaian atau bila sesuatu perkara itu berlaku. Okey, sebenarnya tu yang saya nak terangkan tadi. Macam mana, sebab tu saya cakap tadi, macam mana tuan-tuan nak mempengaruhi organisasi tuan-tuan, warga dalam organisasi tuan-tuan untuk sama-sama mengikut tuan-tuan mencapai matlamat tuan-tuan. Ya. Okey, di sini nampak. Pemimpin. Kalau tuan-tuan tengok, saya pilih gambar ni semua ada maksud yang tersirat sebenarnya. Kita tengok. Saya betul. Okey, tuan-tuan sebenarnya masa tuan-tuan MPQL kan tuan-tuan dah diberi pendedahan tentang jenis-jenis kepimpinan, gaya kepimpinan. Yang ini tuan-tuan akan gunakan, yang akan tuan-tuan semasa tuan-tuan memimpin dan mentadbir sekolah tuan-tuan. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa 6 jenis kepimpinan yang tuan-tuan tahulah dan yang tuan-tuan telah amalkan sepanjang tuan-tuan menjadi pentadbir di sekolah. Kalau tak nak voice up boleh, tuan-tuan tulis dalam chat pun boleh. Jangan risau, kita lebih kepada perkongsian. Macam inilah juga yang saya laksanakan dengan peserta-peserta MPQL yang baru. Sebenarnya kalau ikutkan saya back to back mengajar semalam sampai baru habis kuliah terakhir saya pukul 4:30 semalam dengan peserta MPQL. Tu yang macam bila Cik Khairi minta juga tu, saya cuba cari jugalah masa untuk saya berjumpa dengan tuan-tuan, berkongsi benda yang ini yang saya dapat daripada sesi perkongsian saya juga. Silakan tuan-tuan bagi tahu apa yang tuan tahu. Bukanlah kena tu kena bagi seorang bagi tahu. Apa yang tuan-tuan dah biasa buat? Jenis kepimpinan mana yang tuan-tuan amalkan? Sila bagi respon. Puan, Tarmizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 ciri kepimpinan ni. Yang pertama autokratik. Ya. Yang kedua demokratik. Yang ketiga laissez-faire. Yang keempat Islamik. Yang kelima kontingensi dan yang keenam kontrak nasional. Iaitu yang saya gunakan tu biasa yang laissez-faire lah yang saya gunakan di sekolah. Setakat ni puan.
Alright, apa? Mungkin terima kasih Cikgu Tarmizi atas maklum balas. Bukan semuanya salah, bukan semuanya salah pula. Ada yang kurang tepat lah, maksudnya tak adalah salah, cuma mungkin pemahaman tuan-tuan dalam Cikgu Tarmizi dalam hal ini. Dia sebenarnya, okey, ada siapa lagi nak respon? Okey, Ibrahim, Cikgu Ibrahim ada beritahu kepimpinan instructional, betul? Lagi? Ini pun bukan sebenarnya cikgu tak perlu cikgu hafal pun sebenarnya, just tahu je. Sebenarnya saya nak cikgu refresh, sebenarnya setiap jenis kepimpinan ni ada cara berbeza untuk dia mengendalikan dia punya urusan di sekolah itulah. Okey, sebenarnya 6 jenis kepimpinan itu. Yang pertama kepimpinan instructional yang seperti disebutkan tu, itu paling utama sebab kita nak memastikan murid-murid belajar, guru-guru mengajar. Itu yang penting. Dan yang keduanya kepimpinan transformasional. Kepimpinan transformasional ialah sentiasa akan melakukan perubahan sesuai dengan keadaan semasa. Kemudian kepimpinan autentik. Bagaimana seorang pemimpin itu sentiasa menerapkan, cara dia memimpin itu menerapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang murni. Kepimpinan situasi, dia melaksanakan kepimpinan itu berdasarkan kuadran lah, berdasarkan kesesuaian situasi-situasi yang sedang dihadapi. Kalau misalnya sekarang tengah pandemik, dia akan adjust dengan keadaan yang semasa. Kemudian kepimpinan distributif, dia mengagihkan peranan tugas-tugas itu kepada pemimpin pertengahan dia atau SLT, yang mana dia minta fikir pentadbiran, fikir kod, fikir HAM, fikir petang kalau ada penilai petang ke. Jadi dia agihkan tugas itu kepada mereka yang ada di dalam organisasi supaya tuan-tuan memang tak mampu nak pikul semua tanggungjawab dekat sekolah. Tuan-tuan kena agihkan peranan mengikut bidang tugas di sekolah tersebut. Dan kepimpinan transseksional. Nanti kalau nak tahu lebih banyak lagi, tuan-tuan boleh lebih melihatnya di dalam di mana-mana media pun ada, buku pun ada, dekat Google, pakcik Google pun ada. Sebenarnya kepimpinan transseksional ni ialah kepimpinan yang mengarahkan usaha orang lain melalui tugas, ganjaran dan juga struktur. Kemudian tadi tu dah selesai 6 jenis kepimpinan. Bagus Cikgu Tajuddin. Seronok, ringan betul. Tapi ingat, walaupun kita gunakan jenis kepimpinan teragih ataupun distributif, hasil akhir kita kena buat pemantauan. Itu peranan kita sebagai pemimpin, kita pantau dan hasil akhir kita akan buat keputusan, tetap di tangan kita lah hasil akhir dia lah. Sebab apa-apa dia, tuan-tuan kira macam big boss lah dalam organisasi tuan-tuan. Kat sekolah tu tuan-tuan big boss. Jadi tuan-tuan kena buat perkara itu. Okey, 3 yang gaya kepimpinan yang Encik Tarmizi cakap tadi, sebenarnya itulah gaya kepimpinan. Ini simple je. Sebenarnya yang pertama sekali apa? Demokratik. Yang kedua, autokratik. Yang ketiga, laissez-faire. Maksudnya kat sini, adakah sepanjang masa cikgu mengamalkan autokratik atau sepanjang masa gunakan demokratik atau sepanjang masa gunakan laissez-faire? Tidak. Sebenarnya jenis gaya cikgu akan sesuaikan mengikut keadaan di sekolah cikgu pada ketika itu. Sekiranya dalam pandemik atau dan bergantung pada orang. Sekiranya cikgu di sekolah cikgu tu memang bermasalah, selalu culas, selalu tak nak melaksanakan tugas, cikgu kena menggunakan gaya autokratik. Bagi dia, kalau autokratik ni ialah biasanya yang tentang peraturan, dasar, SOP. Memang kita kena macam menghantar buku rekod mengajar, kena gaya, kena hantar, kena bagi tahu dia ada dia punya do and don't lah. Maksudnya you kena, biasanya kalau autokratik ni kita tak boleh berkompromi bila ianya melibatkan tentang peraturan. Demokratik pula bila kita nak menyelesaikan sesuatu isu, kita nak dengar apa juga pandangan, pendapat, mungkin idea-idea daripada orang bawahan kita itu lebih bernas, ada yang new thing di luar kotak yang boleh membantu cikgu mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tetapi walaupun begitu, hasil akhir tetap, keputusan akhir tetap di tangan kita. Sama ada kita nak melaksanakannya ataupun tidak.
Dan yang ketiga, laser fair. Allah, laser fair ni maksudnya kan dia duduk macam pengetua kebusa PGB duduk kat pejabat. Suka hatilah cikgu-cikgu nak buat apa pun, pandai-pandai lah. Itu. Tak, sebenarnya laser fair ini bukan kita memberi kebebasan sepenuhnya kepada guru-guru kita. Tetapi kita memberikan dia kepercayaan. Terutama kalau memang guru itu dah excellent, dah cemerlang. Dan memang kita tak payah suruh, memang dia dah boleh buat dengan terbaik. Jadi kita bagi dia kepercayaan biar dia buat. Ya, jadi sebenarnya dalam tuan-tuan menjadi pemimpin, mentadbir dalam organisasi tuan-tuan tu, tuan-tuan kena mempelbagaikan gaya jenis kepimpinan tuan-tuan. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya teruskanlah. Baru kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Siapa itu sebenarnya super edu leader ni? Nampak? Siapa Siapa? Sebenarnya teng-teng. Nampak dia macam ada magic, Puan Mona nak bagi teng gitu kan. Andalah super edu leader itu. Nampak? Dia point kat siapa? Kat saya kan? Saya pun, sebab dulu saya pensyarah biasa. Tapi bila saya dilantik sebagai ketua jabatan, saya adalah pemimpin yang saya akan memastikan anak buah saya dapat melaksanakan tugas seperti mana yang telah fungsi jabatan saya. Begitu. Sekarang nampak siapa tu super edu leader? Tuan-tuan dan puan-puan lah super edu leader. Tapi dengan mudah itu ke nak jadi super? Nak kena pakai baju Superman ke? Baru boleh jadi super, boleh terbang ke? Ya, ada caranya. Nak jadi super tu, ialah this is. Ini yang saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan sebenarnya. Alamak Cikgu Puan Mona bahasa Inggeris ke? No, never mind. Memang dia dalam bahasa Inggeris tapi saya akan cakap dalam bahasa Melayu lah. Okey, pendekatan TLA, yang TLAN. Ini yang saya nak kenalkan. Saya nak bila saya sebut nanti tuan-tuan akan tuan-tuan akan tengok saya punya lah. Kalau saya sebut perkataan itu, apa saya punya pergerakan saya? Tangan saya ke apa semua. Jadi supaya tuan dapat ingat dalam your mind. Okey, sebenarnya pendekatan TLAN ni dia ada 4. Tapi dia akan menghasilkan satu yang extraordinary. Nak tahu, inilah dia. Okey, yang pertama. Think, nampak? Tangan saya tunjuk. Think. Use your hand and tulis think. Kena berfikir, energize daripada bateri kecil jadi bateri besar. Energize maksudnya bagaimana kita nak menggunakan kuasa berfikir kita itu untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Macam mana? Think. Jadi dalam think tu apa yang tuan-tuan nak? Self-confident. Kena ada keyakinan diri tuan-tuan. Okey, yang ini. Kemudian saya tak nak, lepas ni saya akan lebih detail. Okey, yang kedua apa? Lead. Tuan-tuan kena pimpin. Kena pimpin, empower, lead organisasi tuan-tuan. Dan yang ketiga, act, bertindak. Melaksanakan apa yang tuan-tuan dah rancang itu. Dan yang keempat, networking. Expand tu maksudnya networking. Siapa yang boleh buka on camera, saya nak tengok. Bagus Cikgu Tu, dia ikut cara saya. Terima kasih ikut. Networking maksudnya expand ni, maksudnya kembangkan jaringan dan jalinan tuan-tuan. Kenapa? Tu nak gather knowledge, nak dapatkan lebih pengetahuan, nak dapatkan connection, nak dapatkan sumber. Itu sekarang pandemik ni banyak isu yang timbul. Dan dengan bila cikgu ada 4 perkara ini, think, lead, act, networking, akhirnya cikgu akan mencapai extraordinary result. Nampak? Extraordinary result. Okey. Saya akan terangkan lebih mendalam lah perkara ini. Ini think. Kita gunakan think tadi. Think tu yang maksudnya tadi self-confident. Kita mesti ada keyakinan diri dalam kita nak melaksanakan sesuatu task yang kita diamanahkan kepada kita. Dan yang kedua, winning mindset. Dalam minda kita sebagai pemimpin, kita hendak sentiasa menang. Hendak sentiasa menang dalam kita nak membuat sesuatu projek, perancangan, tindakan. Kita fikirkan kita nak menang. Dah sebab kita dah nak menang, kita kena fikirkan kita nak berjaya. Menang maksudnya bukan nak berlawan atau satu pertandingan, tak. Memenangi
apa juga goal yang cikgu dah tetapkan dalam organisasi cikgu. Kemudian analytical solution. Masa kita nak membuat sesuatu penyelesaian itu, kita akan menggunakan secara analytical lah. Ambil data-data yang ada, kenal pas analisis data tersebut dan tengok kat mana kelemahan-kelemahan yang hendak dibuat penambahbaikan. Dan yang keempat ialah fleksibel. Yang bila fleksibel tu lentur tu bukan sotong ya. Maksudnya fleksibel kat sini ialah kita fleksibel diri. Kita memang ada prinsip. Setiap orang, cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan ada prinsip yang tuan-tuan nak apa kata orang, pegang, pertahankan, teguhkan. Tapi kadang-kadang kita kena sesuaikan dengan keadaan pada ketika itu. Nampak? Fleksibel, mudah lentur. Give and take. Kadang-kadang mengalah bukan bermaksud kita kalah, tetapi lebih kepada kita berundur setapak untuk kita maju bertapak-tapak akan datang. Nampak kat situ. Dan yang kedua tadi saya kata apa? Lead. Tadi think kan? Sekarang lead. Bila tuan-tuan lead tu maksud tuan-tuan mengupayakan orang bawahan tuan-tuan. Siapa yang ada dalam organisasi tuan-tuan? PK tuan-tuan, guru tuan-tuan, murid tuan-tuan. Macam mana? Masa ni lah tuan-tuan nak develop potensi, kembangkan potensi setiap individu dalam organisasi tuan-tuan. Nampak? PK tuan-tuan, kenal pasti kat mana kekuatan cikgu A, ke mana kekuatan murid B, kat mana kekuatan warga, peluang-peluang yang ada dekat organisasi tuan-tuan. Dan yang kedua, teaming. Ni mungkin tuan-tuan tak biasa lagi. Apa maksud teaming? Teaming tu ialah dalam teaming tu dia ada 4 lagi perkara yang tuan-tuan kena tengok. Okay. Teaming ialah pasukan, kerja secara sepasukan. Ingat, tuan-tuan tak boleh bekerja secara silo. Kalau tuan-tuan kerja secara silo, seorang-seorang, memang tuan-tuan akan sakit. Letih. Beban semua di atas batu, jemala, patik. Tak boleh macam tu. Jadi kena wujudkan kumpulan pasukan yang mantap, yang hebat. Tetapi cikgu kena lead, cikgu kena empower, baru cikgu akan dapat satu pasukan yang memang mantap. Okay, tadi yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Apa yang cikgu kena buat? Achieve, kena buat, bertindak. Maksudnya bila kita bertindak tu, kita melaksanakan apa jua yang kita dah rancang tadi. Kalau cikgu kata dalam proses pengurusan, dia ada PDCA, dia ada POLC. Jadi kita bergerak, bertindak untuk mencapai kepada matlamat, target, sasaran yang telah kita tetapkan. Kemudian dengan apa nak tapak itu? Kita tak boleh melaksanakan tindakan kita dengan bodoh-bodoh saja. Kita kena ada tindakan yang strategik. Strategik, tindakan kita tu strategik menjurus kepada pencapaian matlamat yang telah kita tetapkan. Strategik tu maksudnya jangka panjang. Maksudnya kita daripada plan strategi, plan taktikal, plan operasi. Kalau misalnya kata tu segala banyak plan lah, pintas ke apa, gunakan itu untuk cikgu laksanakan segala yang telah cikgu rancang. Okey tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan tak jelas ke apa, tuan-tuan boleh interrupt saya dan berkongsi dengan saya. Lebih baik two-way communication, bukan one-way communication. Dan yang keempat, apa itu? Networking. Networking, nampak? Bila networking dekat sekolah tentu kena melaksanakan dekat kita ni ialah jaringan dan jalinan. Kenapa? Jaringan tu apa? Jaringan ialah antara sekolah dengan sekolah sama ada dalam negara ataupun luar negara yang tuan-tuan boleh tingkatkan, expand sama ada tuan-tuan nak laksanakan secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Boleh, sekarang dah pandemik ni semua dilaksanakan secara dalam talian. Kenapa? Okey, tadi tu jaringan. Jalinan pula. Macam mana nak jalinkan, nak tingkatkan? Kenal pasti siapakah individu ke, orang perseorangan ke, agensi ke, syarikat ke yang boleh membantu tuan-tuan mencapai matlamat organisasi tuan-tuan. Kenapa perlunya networking ni? Macam saya cakap tadi, untuk mendapatkan pengetahuan, kita sharing knowledge.
Sharing is caring. Jadi kita kongsi, ada perkara yang kita tak tahu macam mana kita nak menangani isu-isu guru yang bermasalah contoh. Tetapi rakan kita, Cikgu Ahmad contohnya, dia dah berjaya menggunakan teknik dia atau kaedah dia dapat untuk menyelesaikan isu guru dia seperti itu. Jadi bila kita ada networking dengan rakan-rakan dengan cikgu ni, not only you are gathering with, kata orang, rakan-rakan atau PGB dalam PPD Maran, boleh dekat di luar Maran pun, negeri lain pun boleh, dekat luar negara pun boleh, nampak? Dan yang kedua tu gather connection and resources. Kita lebih nampak okey, mungkin dapat dengan networking ni kita dapat menambahkan orang baru ataupun syarikat baru dalam kita punya program jaringan dan jalinan. Dan juga dapat sumber. Kita memang tak cukup kewangan untuk kita melaksanakan program-program latihan kita ataupun kita nak bagi pada murid-murid kita. Dengan pandemik ni ada murid yang terkesan, mak bapak dah tak ada kerja. Jadi bagaimana kita kena berfikir cepat untuk supaya membantu murid-murid kita supaya mereka tidak keciciran dalam mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, kat situ nampak. Okey, sumber. Ada orang perseorangan yang memang terkesan dengan pandemik tapi dia boleh membantu tuan-tuan untuk mengatasi beberapa isu yang tuan-tuan hadapi. Dan setelah tuan-tuan laksanakan tadi, 4 perkara tadi tu, think, lead, act, networking, tuan-tuan akan dapat hasil yang extraordinary result. Sebab kita merancang itu tidak biasa-biasa punya perancangan. Sebab kita dah menganalisis, kita dah melihat. Tadi macam SWOT, tuan-tuan dah buat analisis persekitaran organisasi tuan-tuan. Tuan dah tahu kat mana kekuatan tuan-tuan, kat mana kelemahan yang perlu dibuat penambahbaikan. Apa peluang-peluang yang ada dalam organisasi tuan-tuan dan di luar organisasi tuan-tuan yang boleh membantu tuan-tuan untuk mencapai matlamat organisasi. Dan apakah cabaran yang tuan-tuan kena atasi. Yang kena kurangkan cabaran itu supaya tuan-tuan dapat menghasilkan dapat satu extraordinary result. Okey. Cuba tengok pokok ni. Puan Mona tunjuk pokok pula lah pagi-pagi ni. Nampak? Saya tadi dah kata, I have a great mindset. Maksudnya bila tuan-tuan ada minda yang hebat, jelas kat sini bahawa minda yang hebat itu adalah segala-galanya. Kalau kita, kenapa orang gila? Bila orang gila tu dia dah tak boleh berfikir, dia tak guna, sekejap ya. Saya punya kamera tu bateri dia tak ada. Sorry kamera saya tu bateri dia pula low. Okey, boleh kita teruskan. Ada nak berkongsi kat saya apa yang tuan-tuan faham dengan gambar yang saya berilah tadi? Silakan tuan-tuan. Sila tuan-tuan. Ni kalau puan Mona bercakap seorang kan macam mana tu? Interaksi dua hala. Ya, saya lebih suka interaksi dua hala. Terus tamang boleh yang. Okey. Tuan-tuan, dengan saya ni, tuan-tuan jangan apa kata orang risau. Saya ni tidak judge you. Okey. Siapa yang bulat-bulat ni? Rasanya tahu ni siapa ni. Amboi, gelaklah dia. Abu, jawab. Abu. Cuba kalau Abu. tak jawab saya nak rotan ni Abu ni Saya cubalah sebab kita tak nak sunyi seorang-seorang. Yalah, okay. Kadang saya lagu Merdeka dia kan. Tengok pada pokok yang daripada persembahan slide itu, kita boleh dapati ada satu perubahan. Daripada pokok itu ke sebelah pokok itu yang berbuah. Jadi kita anggapkan analogi itu, pokok itu adalah satu organisasi. Jadi nak pendekkan cerita, ini adalah satu organisasi sekolah. Jadi bagaimana kita nak menjadikan pokok itu pokok yang berbuah yang lebat. Jadi kita sebagai pemimpin,
Jadi daung-daung itu adalah kita anggapkan sebagai murid-murid kita ataupun kita anggapkan sebagai warga sekolah kita. Dengan daungnya, dengan muridnya, dengan gurunya, kita nak memastikan pokok itu mempunyai tunjang yang kukuh. Bagaimana nak mempunyai tunjang yang kukuh? Jadi kita kena seorang pemimpin memerlukan gaya kepimpinan, memerlukan kaedah yang tertentu untuk memastikan pokok itu kukuh dan mampu berbuah. Jadi hasilnya buah di sebelah itu adalah satu kemenjadian. Kualiti sekolah dengan kualiti murid. Hasilnya adalah buah. Bagaimana nak menghasilkan buah itu? Maka kita kena pastikan kita sebagai PGB ini menerapkan pelbagai kaedah yang memastikan ianya berkesan. Salah satunya kepimpinan interaksional, kepemikiran analitikal dan sebagainya. Kalau kita tak berfikir ke arah itu, maka kita tak ada satu goal, satu matlamat. Bagaimana kita nak menjadikan pokok itu pokok yang segar. Pokok yang sentiasa berbuah setiap tahun, yang menghasilkan kemenjadian murid, bukan sahaja kemenjadian murid, kemenjadian gurunya sekali. Kerana dalam SKPN G2 yang baru ini akan dimasukkan input kemenjadian guru. Jadi itu kita kena lihat sebagai kita seorang pemimpin PGB yang hebat dan sebagainya, kita nak mengkokohkan pokok itu dengan tunjangnya sekali. Jadi kita itu sebagai tunjang dengan SLT kita, PKPK kita itu, kita tak boleh berfikir seorang. Kita kena berfikir secara kolektif, bersama dan sebagainya. Dan kita lah sebagai guru besar ataupun pengetua sebagai pemutus, sebagai pemandu ke arah hala tuju sekolah itu. Okey Puan. Okey, terima kasih. Wah, betul lah, memang sesuai lah jadi YDP ni kan. Nampak mantap tu jawapan dia. Jadi saya pun mengundur diri lah sebab apa anak buah saya dah menjawab bagi pihak saya. Tanya terima kasih Cikgu Khairi atas perkongsian betul. Okey, sebenarnya kat sini kata power of your mindset. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok akar. Apa fungsi akar bagi sebatang pokok? Sebelum pokok itu tumbuh, tegak, teguh, berdiri, rendang, berbuah macam yang diceritakan oleh Cikgu Khairi tadi tu. Akar itu akan pergi ke dasar dia mencari apa? Air, nutrition supaya dia kekal tubuh, subur dan menghasilkan kata orang buah yang ranom, yang lazat, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nampak? Tapi Puan, saya mencela. Ya, silakan. Dalam situasi akar ni ada dua jenis akar. Akar tunjang dan akar serabut. Ya. Jadi tentu ada cara penyelesaiannya macam mana tu Puan? Okey, terima kasih Cikgu Husin. Okey. Saya respon apa yang Cikgu Husin. Okey, sekarang ni analogi dia. Memberitahu bahawa akar itu ialah kita, cara kita berfikir. Bagaimana kita nak mendepani sesuatu cabaran, sesuatu isu, apa yang kita nak. Dan kita bila akar tunjang tu yang kukuh, bila kita ada satu cara pemikiran yang kukuh, itulah akar tunjang. Dan akar, tapi tadi kata apa? Akar serabut. Akar serabut itulah yang akan pergi ke mana-mana mencari nutrition, mencari, bukan serabutkan kepala otak kita, no. Dia ada two way lah. Maksudnya kalau misal kita kata kadang-kadang kita berfikir tu kadang kita akan memikirkan the bad thing. Kadang-kadang cara kita memikir kita bagi satu sisi yang baik. Tapi tak masalah. Tapi apa yang tunjang itu, prinsip cara kita berfikir itu yang akan membuatkan kita kukuh, teguh. Sebab tu pokok walaupun akar serabut itu kadang-kadang banyak yang dah tercabut, dah tertanggal, tapi bila akar tunjang dia kukuh, mencengkam bumi, maka dia tetap boleh berdiri dengan kukuh. Sebab tu tuan-tuan kena kukuhkan mindset cikgu semua tu tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat berdiri kukuh badan. Sebenarnya pokok ni ibarat tuan-tuan, diri tuan-tuan sebagai pemimpin. Jadi bila tuan-tuan seorang pemimpin tu ada akar mindset yang kukuh, dia dah akan berdiri tegak. Dan bila dia dah berdiri tegak, batang itulah prinsip dia. Cara dia melaksanakan tadi macam Cik Khairi kata, dengan dia punya 6 jenis kepimpinan ke, dengan 3 gaya kepimpinan ke, dengan segala kaedah, dengan SOP, soft skill, hard skill dia. Dan bila itu dia dapat melahirkan
organisasi yang cemerlang, yang hebat dan menghasilkan buah-buah. Sebab tu kata buah-buah itu ialah hasil daripada usaha cikgu. Hasil dari seorang pemimpin yang menerajui organisasi tersebut. Ingat, apa beza pokok sebelah dengan pokok yang sebelah ni? Memang dia akar tunjang dia tu ada. Tetapi dia jadi akar sebatang pokok yang hanya rendang. Tapi kalau dia rendang pun tanpa buah, dia tetap mempunyai fungsi dia. Dia mungkin memberi teduh kepada orang yang lalu di tepi dia untuk melepaskan lelah. Batang dia boleh tempat sandar, daun dia, rimbun dia itu boleh menjadi tempat berteduh. Ya. Ada, ingat setiap daripada kita ni ada kelebihan, ada fungsi. Sebab itu Allah jadikan kita ni ya. Okey, kalau kita tengok dalam chat tu kan, Rosita cakap, jangan jadi seperti lagu Hatan, rendang tak berbuah. Macam-macam okey. Rendang tak berbuah ya. Jadi kita kena jadi pemimpin yang dapat menghasilkan buah-buah yang berkualiti yang baik, iaitu murid-murid kita, guru-guru kita. Okey, Noaini pun ada cakap kat situlah, tulis kat situlah cakap lah permainan ni. Mindset shape the life we lead, the action we take, and the future possibility of the world we live in. Yes, true. Terima kasih Tahniah Cikgu Noraini. Okey ya.